Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Lutfi Rahman bin Saifuddin, membuka matrik 01 di DT 19F 1202. So hari ini saya akan tunjuk saya akan buat practical exercise tu. Okey, dalam soalan dia discovering mobile phone OS using virtual machine and emulator. So saya akan menggunakan virtual machine, saya akan tunjukkan virtual machine. Kalau saya akan tunjuk cara untuk emulator. So, saya akan guna link pertama iaitu VirtualBox. So, VirtualBox dia ada 3, Windows, OS dan Linux. So, saya menggunakan Windows. Saya akan download Windows. So, dalam kes ni saya dah download dan saya cancel. Saya guna yang saya dah download je. Okay, kita dah double klik untuk VirtualBox ni. Okay, ini dia punya paparan pertama. Okay, kita next. Dan di sini tempat untuk kita save kan kita punya program tu. So saya save di program file Oracle VirtualBox. Okay, next. Okay, di sini kita boleh tunjuk kat mana benda tu akan disimpan, buat shortcut ke apa. So saya uncheck untuk create start menu entry dan uncheck create shortcut quick launch bar. So saya akan shortcut dekat desktop dan register file association. So next. Okay, dia akan bagi warning. So kita next je. So kita boleh back untuk kita check tadi dua tu ataupun kita akan biar je. So saya biar je dan saya install. Okay, dia akan keluar do you want to know, kita yes saja. So tunggu sebentar. Okay, di sini dia check by default untuk start automatic. So saya akan biar je. Kalau tak nak start automatic pun kita boleh uncheck. So saya akan biar. Saya finish. Okay, ini dia punya okay, sekarang ini dia punya interface. Bila kita dah finish tadi. So Oracle VM VirtualBox Manager. So sebelum kita add new, kita akan download dia punya file 7-zip. So ini dia punya file 7-zip OS boxes. Android x86. Okay. So dalam ni dia banyak version untuk kita download. Ada KitKat lah, Lollipop. Okay, saya akan ambil untuk version yang latest. So tekan VirtualBox dan saya download 64 bit. Saya dah download. So kita akan teruskan saja. Okay, lepas dah download tu kita akan extract. So ini kita right click, kita pergi 7-zip, open chief dan kita tekan 7-zip. So dia akan keluar 64 bit. Kita tekan dan ini kita just extract. So user download dia punya file disimpan. Saya tekan OK. Kita just extract dia. Dan sini kita tunggu. Lambat sedikit.
Okay, dah siap dia dah siap extract. Kita just keluar je dan kita kembali kepada Oracle VM ni dan kita tekan new. Okay, di sini kita nak buat projek tu. So, kita tekan, saya type sini nama dia Android. So, di sini tempat mana kita nak simpan. So, saya biar je user VirtualBox. Dan Windows, ni kita tukar Linux. Dan ni kita ambil ni Linux 2.6 364 bit. Okay, kita terus next. Sini saya bagi 2 GB lah kan. Okay, 2 GB. Saya create, saya next. Okay, di sinilah untuk kita letak tadi 7Z tu. So, dia ada 3 option. Kita ambil use and existing. So, di sini memang empty. Tekan file ni. Kita add. Okay, kita pergi mana tadi kita extract. Okay, saya download. Saya tadi dia simpan di download. So, ambil benda ni. Dan open. Okay, dia terus keluar macam ni. Dan kita choose je. So, kita create. Okay, dia dah keluar macam ni. So, sebelum kita start, kita kena setting dulu. Okay, Android, Linux 26. Okay, advance, tak ada. Okay, tak ada. Lagi sistem. Okay, hard disk ni kita kena bagi dia nombor 1. Dan floppy optical ni kita uncheck. Okay, ni biar PIX 3. PIX 2, okay. USB tablet kita tukar pada PS/2 mouse. Dan okay, biar. Okay, display storage, ni rasa tak ada. Okay, terus kepada okay je, tekan okay. Dan kita try start. So, lepas kita tekan start tu, dia akan keluar. Sekejap ya. Okay, dia keluar benda ni. Okay, ni interface dia. So, dia akan boot automatic. Okay, berapa second. Okay, dia akan boot. Okay, sepatutnya dia terus kepada ni, dia kena letak command. So, saya tak pasti nak letak command apa. Sepatutnya dia terus kepada interface ini. Sepatutnya dia akan terus keluar interface ni. So, saya dah cuba beberapa kali, dah banyak kali saya cuba. Dia masih juga macam ni. So, saya tidak pasti. Dan okay, sepatutnya dia keluar ni. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami ingin menunjukkan dan menerangkan sedikit sebanyak tentang emulator. Okey, seperti mana yang kita nampak, ini adalah satu phone ataupun emulator yang kita gunakan dalam kita punya laptop. Cara nak buat benda ni, saya gunakan dalam aplikasi Android Studio, di mana saya akan buat telefon apa yang saya nak, adalah dia punya list nama dan just download dan kita boleh pakai. Sekarang saya akan tunjukkan dia punya antara function-function button dekat emulator ni. Okay, button yang atas sekali ni adalah button on off. Ini adalah bila kita dah run kan emulator ni, dia akan jadi screen dia akan jadi blank. Dekat situ macam telefon biasa, kita tekan dan tunggu dia start phone tu. Yang bawah ni pula adalah butang untuk kuatkan volume. Sini kalau kita ada pasang suara ke apa ke, cara kita nak kuatkan dengan selukan ada kat sini lah, dia punya 2 button ni. Okay, button yang 2 ni pula adalah function dia adalah untuk kita melintangkan telefon tu. Tadi kan adalah posisi yang menegak, sekarang kita akan
tekan button tu dia akan melintangkan telefon tu. Dan tekan balik button ni dia akan melintangkan, dia akan tegakkan balik telefon tadi. Okay, ini bawah kamera. Kita boleh pakai juga dalam emulator ni. Screenshot. Ada. Di bawah ini pula adalah button untuk kita zoom in. Apa dalam ni ada. Tu ini macam biasa, macam telefon biasa, kita ada back macam dah masuk satu app tu. Okay, sini contoh, kita boleh back balik. Untuk kita keluar daripada aplikasi yang kita tekan tu lah. Okay, yang tengah ni macam biasa, butang home. Bila kita dah masuk apa-apa app tu, kita boleh dengan senangnya tak kita tekan back, kita boleh tekan home terus. Macam ni. Yang button terakhir ni pula adalah untuk kita overview, macam kita dah buka lebih daripada 2 aplikasi, kita just tekan overview ni, dia akan tunjukkan balik aplikasi yang kita dah buka tu dan kita pilih je balik. Maksudnya kita dah tekan dah ikon app apa yang kita nak pakai. Kita just overview balik. Tidak akan bawa kepada page yang paling latest. Macam ini contohnya, saya tadi dah masuk dalam app Hello World dan saya keluar, lepas tu saya overview, saya tekan balik, dia akan masuk balik kat situ. Tempat yang kat mana kita berhenti kat situ, dia akan tunjuk balik nanti. Dan di sini kita ada 3 button. Kita tekan, dia akan paparkan lagi banyak function untuk emulator ni. Contohnya location, display, cellular, bateri, kamera, phone dan macam-macam lagi. Dan ada Google Play juga, setting. Kita boleh buat apa yang kita nak dalam ni, untuk apa yang user nak lah. Itu dia contoh ingin tunjukkan dan itu sahaja penerangan yang kami terangkan. Sekian, terima kasih. Perbezaan antara virtual machine dan emulator. Okey, dari segi kajian saya dapati ada 4 jenis perbezaan dia. Okey, yang pertama, VM ni dia boleh direct access kepada hardware sebab dia ada CPU. Tetapi emulator pula, dia tak boleh access kepada hardware sebab dia tak ada CPU. Dan yang kedua pula, dari segi proses, kalau VM ni dia lebih cepat, tapi kalau emulator pula dia lambat sikit. Dan yang ketiga, VM ni dia mesra pengguna. Okey, di mana dia tersedia dalam pelbagai language. Okey, kalau sesiapa yang tidak belajar coding ke, tidak ada basic coding ke, boleh guna VM ni. Sebaliknya emulator, dia kena ada kemahiran coding, kena belajar coding, baru boleh guna. Dan last sekali, yang keempat, dari segi kos. VM ni dia lebih mahal berbanding dengan emulator yang murah. Tapi kelebihan VM, walaupun dia mahal, kita akan mendapat hasil yang lebih baik daripada emulator. Itu kelebihan dia. Sebagai developer, pada pendapat saya lebih memilih VM, iaitu virtual machine. Sebab dia walaupun kos dia agak mahal, kita akan dapat hasil yang lebih baik dan berpuas hati. Tapi kalau kita guna emulator, saya takut hasil kerja saya tu tak sangat berpuas hati. Jadi saya lebih baik memilih VM. Dan kalau VM pula, dia kan lebih mesra pengguna. Dia ada banyak language. Jadi kalau saya macam tersangkut, macam saya stres ke, tak tahu coding ke, jadi kalau guna VM ni, dia lebih mudah sikit. Walaupun saya ada belajar coding, tak semestinya saya mahir semua kod coding tu. Okey, itu sajalah pendapat daripada saya.
Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.